Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. Okey, so kita sambung kepada soalan yang ke-6, penaklukan matematik Okey, sebelum tu terima kasih kepada follower cikgu lah. Okey, yang dah subscribe channel cikgu, yang dah like. Okey, yang belum boleh tekan butang like, boleh follow cikgu Okey, kita pergi kepada soalan penaklukan matematik. Okey, nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Okey, so dekat sini kita highlight sikit, benar atau palsu Okey, so kita tengok statement yang pertama. Statement yang pertama, 5 lebih besar daripada 3. So dekat sini 5 lebih besar. Kejap, kenapa tak detect Okey, so 5 lebih besar So lebih besar sebab bila kita sambung dia jadi B lah. Okey, lebih besar daripada 3. So 5 lebih besar daripada 3. Ini adalah benar lah. Okey, dan 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3 maksudnya 2 kuasa 3 maksudnya 2 kali 2 kali 2. So jawapan dia 8 So yang ni, statement ni salah. Okey, statement ni benar. Tapi dia sambung dengan perkataan atau. So atau ni salah satu benar pun dia tetap benar lah. Okey, so jawapan dia benar. Okey, A benar. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B, tulis 2 implikasi daripada pernyataan berikut. Okey, untuk soalan ni bila dia minta kita buat 2 implikasi kita ada perkataan dekat sini jika dan hanya jika. Okey, jika dan hanya jika ni kita potong dia. Okey, so yang ni kita jadikan dia P, yang ni kita jadikan dia Q. Okey, sebab jika P maka Q, ataupun jika Q maka P, sebab dia nak 2 implikasi. So kita jawab soalan ni B. Implikasi yang pertama. Okey, jika kita ambil yang ni jika P ni. Okey, jika P ialah nombor negatif. Okey, maka P kuasa 3 ialah nombor negatif. Okey, ni implikasi yang pertama lah. Okey, implikasi yang kedua kita terbalikkan dia So cikgu ringkaskan. Implikasi kedua. Okey, implikasi kedua kita terbalikkan dia. Jika kita ambil yang belakang dulu So jika P kuasa 3 ialah nombor negatif, maka salin balik yang atas, P ialah nombor negatif. Okey, so settle 2 implikasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C Soalan C, sudut yang dicangkum di pusat sebuah poligon sekata. Okey, mempunyai bilangan sisi ialah 360 bahagi dengan N. Bilangan sisi lah. Okey, buat satu kesimpulan deduktif. Okey, deduktif bagi sudut yang dicangkum pada sebuah poligon sekata yang mempunyai 9 sisi. Okey, sekarang ni soalan untuk soalan C ni, kalau dia minta kesimpulan deduktif, kita selesaikan dia 360 bahagi dengan sisi dia 9.
Okey, untuk soalan C. Okey, 360 bahagi dengan 9. Kita kira direct saja. So, dapat jawapan dia 40. Okey. So, untuk soalan ni 5 markah. 5 markah. So, markah yang pertama benar, implikasi satu ni 1 markah, 2 markah. So, dekat sini solution dia dan jawapan dia. So, 5 markah. Okey, settle untuk soalan penaklukan matematik. Mudah je. Okey, kita pergi kepada soalan garis lurus. Okey, soalan garis lurus ni soalan favorite lah. Soalan favorite dan soalan yang sangat mudah. Okey, kita tengok dalam rajah di bawah, O ialah asalan. Okey, ataupun kosong ialah asalan lah. Okey, garis lurus MN adalah selari dengan garis lurus OK. So, bila dia selari, okey, pelajar kena highlight. Bila selari bermakna kecurunan dia sama lah. Kecurunan dia sama. Okey. So, soalan seterusnya kecurunan bagi garis lurus MN. So, 2 titik ni kita tak ada, kita ada titik ni. So, kita cari kecurunan. Okey So, kita cari kecurunan. M kecurunan lah. M okey. So, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, so koordinat kat sini 0, 0 lah. Okey, kat sini koordinat sini okey, kita labelkan dia X2 Y2, X1 Y1. So, kita masukkan nilai Y2 dia adalah 5 lah. So, 5 tolak Y1 dia 0. Per dengan X2 dia 3. Tolak 0 X1. So, kita dapat kecurunan dia 5 per 3. Okey, bila pelajar dah dapat kecurunan ni, pelajar kena tulis kena tulis kecurunan. Okey, kecurunan MN. Okey, 5 per 3. So, pelajar akan dapat 1 markah. Okey, seterusnya persamaan garis lurus MN. Mudah je Bila kita dah ada kecurunan, kita dah ada titik. Mudah sangat Okey, soalan B. Persamaan garis lurus ni Y sama dengan MX tambah C. So, M kita dah ada kecurunan dia. Okey, Y dengan X kita dah ada daripada titik yang dia bagi. So, dekat sini X, dekat sini Y. Okey, kita cari C dulu So, pelajar perlu masukkan lah Y dia berapa Y dia? Y dia 5. So, 5 sama dengan kecurunan 5 per 3. X dia negatif 2. So, negatif 2. Okey, tambah dengan C. Okey, pelajar boleh settle soalan ni Settlekan soalan ni. So, pelajar akan dapat 5. Kita settle dululah. 5 darab negatif 2. So, negatif 10 per 3. So, tambah C. So, kat sini 5 Okey, yang ni, nilai ni kita bawa pergi sebelah. Okey, so bila kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi tambah lah. So, 5 tambah dengan 10 per 3 sama dengan C. Okey, so kita akan selesaikan dia. Bila kita tambah, mesti samakan pembawah dia seperti biasalah. Okey, so yang ni 5 per 1 5 per 1 maksudnya sama dengan 3. So, yang ni darab dengan 3. So, 15 tambah dengan 10. So, 20, 25 per 3 sama dengan C. So, bila pelajar masukkan nilai saja, pelajar akan dapat markah 1 markah. Okey, yang seterusnya pelajar cari nilai C. Pelajar akan dapat juga 1 markah. So, kat sini 1 markah tadi Okey. Dan bila dah ada nilai ni, kita masukkan dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah dengan C. So, Y sama dengan M dia 5 per 3. X, C dia
25/3. So dekat sini pelajar akan dapat 1 markah. Okey, total untuk soalan garis lurus ni adalah 4 markah lah. 4 markah Okey, soalan bahagian A. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. So cikgu kecil sikit. Okey, Raja menunjukkan sebuah roda basikal. Okey, jarak R dan titik S. R dan titik S ialah 28. So diameter dia ni adalah 28. Okey, jadi kita tahu jejari dia separuh lah. Okey, jadi jejari dia 14. Okey, hitung bilangan pusingan lengkap. So dia nak bilangan pusingan bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak 900 cm dalam pergerakan membulat. Okey, macam mana kita nak cari bilangan pusingan dia? Okey, so maklumat dekat sini dia bagi hitung bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak 900 cm dalam pergerakan membulat. Okey, so bermakna dia nak pusing ni 900 cm Okey, first sekali kita cari dulu lilitan bulatan lah. Lilitan bulatan. So lilitan bulatan 2 pi J lah. 2 pi J. So masuk nilai dia 2 pi dia 22/7 darab dengan jejari dia kat sini kita dah dapat 14. So kita tekan kalkulator. Okey, so kita keluarkan kalkulator. So 2 darab dengan kurungan 22/7. Okey, darab dengan 14. So pelajar akan dapat, kenapa error semula semula. 2 darab dengan 22/7. Okey, darab dengan 14. So kita akan dapat 88. So 88 ni adalah lilitan bulatan dia lilitan bulatan. So dia kata dekat sini hitung bilangan pusingan lengkap yang minimum. Okey, yang diperlukan untuk meliputi jarak 900 cm. So yang ni kita bahagi saja Maksudnya 900 bahagi dengan 88. Okey, so 900 bahagi dengan 88. 900 bahagi dengan 88. So pelajar akan dapat 10.22. Okey, 10.22. So sekarang ni 10.22 kita nak pusingan yang lengkap pusingan yang lengkap. So paling dekat dengan dia lah. Sebenarnya dia ada tilde tilde macam tu. Paling dekat dengan dia adalah 10 pusingan lah. 10 pusingan. Okey, so 2 markah lah. Okey, 1 markah pelajar akan dapat dekat lilitan bulatan. 1 markah lagi 10 pusingan. Okey, kita sambung dengan soalan pizza. Okey, Raja menunjukkan satu pizza bersaiz besar. So kita ada pizza bersaiz besar dan 3 pizza bersaiz kecil. Okey, kita ada 3 pizza bersaiz kecil. Okey, anggap pizza adalah berbentuk bulatan dengan permukaan yang rata. Okey, dengan menggunakan 22/7, hitung. Yang ni ada perubahan dekat sini Hitung bahagian pizza bersaiz besar yang bersamaan dengan 3 pizza kecil. So ada pembetulan dekat sini 3 pizza kecil. So macam mana kita nak kira soalan ni Okey, dengan menggunakan pi 22/7 hitung bahagian pizza besar
yang bersamaan dengan 3 pizza kecil. So yang ni adalah luas lah. Luas bulatan pelajar tahu pi j kuasa 2. Okey, kita cari pizza yang kecil dulu. Okey, luas pizza kecil. So luas pizza kecil so kita ada pi j kuasa 2. So 14 jejari dia adalah 7 lah. 7 Okey, 22/7. Okey, darab dengan jejari dia 7 kuasa 2. So kita tekan kalkulator. 22/7. 22/7. Okey, darab dengan 7 kuasa 2. So kita akan dapat 154. 154 ni untuk satu pizza lah. Jadi 154 darab dengan 3. So kita akan dapat 154 darab dengan 3. So pelajar akan dapat 462. Okey, 462 ni untuk pizza 3 pizza kecil lah. 3 pizza kecil Okey, seterusnya kita cari luas pizza besar. So cikgu sambung kat bawah. Luas pizza besar. Okey, sama juga kaedah dia, pi j kuasa 2. 22/7. Okey, darab dengan jejari dia pizza besar. So kalau 28, separuh dia adalah 14 lah. Okey, 14. Okey, 14 kuasa 2. So kita kira 22 per dengan 7. Okey, darab dengan 14 kuasa 2. So pelajar akan dapat 616. 616 ni saiz pizza besar lah. Okey, soalan dia. Okey, yang kecil yang ni, yang besar yang ni soalan dia dengan menggunakan pi 22/7 hitung bahagian pizza besar-besar. Okey. So sekarang ni dia nak bahagian pizza besar ni lah, maksudnya yang kecil bahagi dengan yang besar. So baru kita dapat berapa bahagian dia Okey, so cikgu bawa warna lain. Yang ni ramai pelajar salah pelajar ramai yang terbalik. Yang besar bahagi yang kecil. Patutnya yang kecil bahagi yang besar lah. Okey, so kita dapat 462 bahagi dengan 616. So kita dapat berapa ni? 462 bahagi dengan jawapan dia. So pelajar akan dapat 0.75. Okey, ataupun kalau pecahan dia jadi 3/4. Ataupun 3/4. Okey, maksudnya 3/4 pizza besar ni bersamaan dengan 3 pizza kecil. Tu cerita dia Okey, so settle untuk soalan yang ketiga malam ni. So kita sambung sikit lagi. Okey, soalan yang terakhir lah untuk malam ni. Okey, soalan nombor 9. Soalan nombor 9 ni graf laju masa laju masa. So apa pelajar perlu highlight? So kalau graf laju melawan masa, kecerunan tu adalah pecutan kecerunan adalah pecutan. Okey, dan luas dia adalah jarak. Yang ni pelajar kena tahu Tengok graf laju masa je pelajar dah tahu dah. Okey, berdasarkan graf laju masa di atas, nyatakan laju seragam. Okey, laju seragam zarah itu. Laju seragam dekat mana laju seragam? So kat sini sama. Berapa laju seragam dia? 12.
12 ms negatif 1. Unit dia negatif 1. So 1 markah. Mudah je. Okey. Tempoh masa zarah bergerak dengan laju seragam. So berapa lama dekat sini? 25 tolak dengan 15. So pelajar akan dapat 10 saat. Okey, 1 markah. So settle untuk soalan A, settle. Okey, soalan B. Hitung nyah pecutan. Okey, nyah pecutan ni pecutan yang terakhir lah. Nyah pecutan biasanya bila kita kira pecutan tu negatif untuk 12 saat yang terakhir. Okey, nyah pecutan tu kita kena kira pecutan yang terakhir So kat sini kecerunan dekat situ. Sebab kita tahu tadi kecerunan tu menunjukkan pecutan. Okey, so kita kira pelajar kena take note dulu kena label dulu senang. So berapa koordinat dekat sini? 25, 12. So koordinat dekat sini 37, 0. Okey. X1, Y1, X2, Y2. So kita kira lah. Okey, kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Masuk je Y2 dia 0. Tolak Y1 dia adalah 12. Okey, per dengan X2 dia 37 tolak dengan 25. So 37 tolak dengan 25 tolak dengan 25. So ni sebenarnya 12. Jadi pelajar akan dapat jawapan dia negatif 12 per dengan 12. Okey. Negatif 12 per dengan 12. So pelajar akan dapat negatif 1 lah. Negatif 1 ni adalah nyah pecutan dia. Okey, so settle untuk soalan ni. Tapi pelajar kena guna ruang jawapan yang diberilah. Okey, so cikgu tulis balik M sama dengan Y2 dia tadi 0 tolak dengan 12 bahagi dengan 37 tolak 25. So negatif 12 per 12 kita akan dapat negatif 1. Dia punya nyah pecutan dia. Okey, pecutan MS kuasa 2 MS negatif 2. Okey, so settle lah. Settle untuk 4 soalan untuk malam ni. Okey, itu saja daripada cikgu. Next class kita akan bincang soalan kebarangkalian. Okey, dan cikgu akan pergi kepada bahagian B lah. Okey, so itu saja daripada cikgu. Terima kasih kerana menonton. Boleh jangan lupa like, subscribe dan komen di channel cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.